Sebagai seorang Muslim, kita telah diberikan pendedahan yang mendalam tentang Islam sejak kita masih kecil. Oleh itu, seperti yang kita ketahui, selepas mengalami alam kubur yang tidak diketahui tempoh atau saat lamanya berada di sana, kini tibalah masanya manusia dibangkitkan dan dihidupkan semula untuk berkumpul di suatu tempat yang sangat luar biasa, iaitu Padang Mahsyar. Di sinilah daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul untuk persediaan dihitung dan dinilai segala amalan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Batrisya binti Azri, pelajar tingkatan 5 SMK Taman Sutera. Bawa mari ke kedai Cina kerana itu buah dagangan. Hidup kita biar sempurna kerana dunia hanyalah tumpangan. Baiklah, Semusim di Mahsyar mengandungi 286 muka surat dengan 18 bab di dalamnya. Novel ini merupakan karya Hadi Fayyad yang diterbitkan oleh Hadi Fayyad Production sendirian Berhad pada tahun 2017. Dengan hanya RM29.90, anda boleh dapatkannya di kedai-kedai buku berhampiran ataupun popular berhampiran rumah anda. Baiklah, sebelum kita mengkaji segala perkataan-perkataan ataupun menyelami segala kisah yang terdapat di dalam buku ini, marilah kita mengenali serba sedikit tentang penulis ataupun dikenali sebagai pengarang buku cerita ini, iaitu Hadi Fayyad. Hadi Fayyad ataupun dikenali sebagai Abdul Hadi bin Haji Muhammad telah melanjutkan pelajaran beliau di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu Darul Iman dalam bidang pengkhususan pendidikan bahasa Arab. Anak kelahiran negeri Pulau Pinang ini telah menceburkan diri dalam dunia kepimpinan, motivasi dan secara langsung telah terlibat dalam program-program berbentuk sosial. Beliau juga sangat aktif menyertai program-program motivasi yang melibatkan ataupun yang dijalankan untuk semua peringkat umur. Sejak tahun 2013, beliau telah menceburkan diri dalam bidang penulisan. Antara karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Ku Intai Cinta dari Teratak Cita-Cita, Semusim di Barzah dan pada 2017 iaitu Semusim di Mahsyar yang kini telah menjadi bestseller pada kebanyakan kedai-kedai buku. Musim di Mahsyar menceritakan tentang kisah seorang gadis yang bernama Iklimah Salsabila disahkan meninggal dunia akibat kegagalan pembedahan pemindahan hati. Dia dikebumikan selama 5 hari, namun kuburnya digali semula apabila ayahnya iaitu Pak Brahim mendakwa melihat anaknya di dalam mimpinya memohon pertolongan untuk diselamatkan kerana dia masih hidup dengan berpakaian kain kapan yang berlumuran darah dan bernanah. Persoalannya, apakah perjalanan yang dilaluinya selama 5 hari di dalam kubur? Adakah dia melalui titian sirat? Adakah dia melalui mahsyar yang diceritakan di dalam Al-Quran? Adakah dia bertemu dengan Qarun dan Haman? Marilah kita sama-sama menjawab persoalan-persoalan tersebut. Seperti yang kita ketahui, Iklimah merupakan seorang anak yang derhaka disebabkan oleh fitnah orang kampung. Tetapi alangkah terkejut dan sedihnya saya apabila beliau sanggup membiarkan kedua ibu bapanya ditenggelami banjir sewaktu hujan lebat tanpa rasa belas kasihan. Bencian beliau terhadap ibunya melebihi segala-gala di dalam dunia ini. Namun alangkah baiknya jikalau beliau mengetahui bahawa ibunya iaitu Mak Salma sanggup berkorban apa sahaja demi menyelamatkan nyawa anaknya. Contohnya, Mak Salma sanggup mendermakan hatinya kepada Iklimah Salsabila walaupun terdapat pendarahan di otaknya disebabkan oleh Iklimah yang menolaknya sehingga beliau jatuh. Namun, kedua-dua mereka disahkan meninggal dunia kerana kegagalan pembedahan pemindahan hati. Kedua-dua mereka selamat dikebumikan secara bersama-sama di dalam satu liang lahat. Tetapi setelah 5 hari Iklimah dikebumikan, ayahnya mendakwa melihat anaknya kembali dengan kain kapan berlumuran darah dan bernanah di dalam mimpinya, meminta tolong untuk diselamatkan kerana dirinya belum mati. Ketika Iklimah dikebumikan di dalam kubur, beliau mengalami beberapa siksaan dan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan layanan Iklimah terhadap kedua ibu bapanya. Dalam perjalanan menuju perhisaban, beliau acap kali bertemu dengan seorang wanita muda yang berpakaian sutra putih dan bersih tanpa segala kotoran nanah ataupun darah yang terdapat di pakaian beliau. Beliau juga acap kali
memberi pertolongan kepada Iklimah untuk mempercepatkan perjalanan Iklimah menerima perhisaban. Beliau menolong Iklimah dengan menaiki sebuah haiwan yang tidak dapat kita ungkap betapa indah dan besarnya haiwan tersebut. Pergerakannya juga laju melebihi kenderaan yang terdapat di dunia. Beliau juga menggelarkan diri beliau sebagai Syarifah. Setiap kali selepas Syarifah menolong Iklimah, Iklimah akan berjumpa dengan sebuah fata morgana yang merupakan pantulan bayangan ayahnya untuk beliau meminta pertolongan menyelamatkan dirinya daripada sisaan kubur. Dengan ini, ayahnya sanggup mengesot dari rumahnya ke rumah ketua kampung, mendakwa melihat anaknya di dalam mimpi memohon pertolongannya. Untuk kali pertama, ketua kampung tidak mempercayai ayah beliau, tetapi selepas 3 dan 4 kali ayah beliau meminta ataupun merayu dengan ketua kampung untuk menggali semula kubur anaknya, akhirnya ketua kampung juga bersetuju. Dan alangkah terkejutnya apabila ketua kampung mendapati bahawa Iklimah benar-benar masih hidup. Tetapi, adakah Iklimah sempat memohon maaf kepada ayah dan ibunya? Itu merupakan persoalan untuk anda semua. Jadi segeralah ke kedai-kedai buku berdekatan rumah anda untuk mengetahui kisah yang lebih lanjut. Kesimpulannya, kita hendaklah menghargai, menghormati dan menyayangi setiap orang yang berada di sekeliling kita kerana kita tidak tahu berapa lama orang tersebut akan hidup bersama kita. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi fitnah kerana fitnah itu lebih buruk daripada membunuh, dan juga kerana fitnah itu menyebabkan sebuah keluarga menjadi porak-poranda seumur hidup mereka. Dan terakhir sekali, kita hendaklah mempercayai bahawa perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah diatur dengan secantiknya sebelum kita wujud lagi. Saya mengakhiri pembicaraan buku ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.